Saudara-saudari sekalian, ini terbukti apabila saya membaca komen daripada calon PKR bahawa mereka pastikan dia orang nombor 2 dan bukan nombor 3. That means PKR was fighting to lose, but to be number 2, not to be number 1. Bagi kita berjuang untuk menang. Bagi PKR, dia berjuang untuk mendapat kedudukan nombor 2. Lebih daripada SPP, senang hati. Saya baca news, dia dapat nombor 2, oh senang hati. Bermakna waktu kempen itu confirm lah, disahkan bahawa pakatan itu nak menjatuhkan SAPP supaya mereka ada peluang di Sabah. Dan bukan untuk menjatuhkan BN. Jadi disahkan apabila komen daripada PKR selepas pilihan raya kecil. Saudara-saudari sekalian, bagi kita di sini, saya rasa sekiranya usaha ini berjaya, penetapan pakatan dan BN dalam politik negeri Sabah akan melengkapkan proses kawalan Kuala Lumpur secara langsung sepenuhnya terhadap politik Sabah, sesuatu yang tidak dijangka dalam pembentukan Malaysia pada tahun 1962 dan 63. Selepas Sabah jatuh adalah Sarawak pula akan jatuh. The direct control by Kuala Lumpur in Sabah's political life is something that was ruled out in the process of forming Malaysia in 1962 and 1963. And the Pakatan and BN managed to take root in Sabah as both national parties having direct control from Kuala Lumpur and Sabah politics. It means the process of direct control would have been completed. Maka saudara-saudari sekalian, mengenai Batu Sapi, carpet bombing, yaitu menggunakan wang politik secara berleluasa. Perkara ini kita memang jangkakan akan berlaku. Yakin politik wang boleh membeli pilihan kecil ini, BN UMNO menjalankan kempen dengan hanya beberapa ceramah. Tiada pemimpin BN menjelaskan hubungan di antara kehilangan 3 juta ekar blok minyak LNM dan juga pembatalan lawatan Sultan Brunei ke Sandakan pada 4 dan 5 hari bulan Februari 2008. Nobody from BN bothered to explain the link between the loss of the 3 million acres of oil blocks LNM and the aborted visit of Sultan Brunei to Sandakan on 4th and 5th 2009, just 1 month before the signing and surrender of blocks LNM to Brunei. Ketua Menteri pun mengenapikan sepenuhnya isu bond satu pinjaman 544 juta ringgit dan syarikat-syarikat yang menerima wang tersebut. The Chief Minister ignored altogether to explain which companies, which cronies are the ones receiving the 544 million ringgit bond is a loan that the state government have taken. Dan juga satu pinjaman sebanyak 601 juta ringgit kepada sebuah syarikat di Kuala Lumpur diberikan oleh Sabah Development Bank. Menteri-menteri tidak perlu jawab untuk memenangi pilihan raya kecil di Batu Sapi kerana pilihan raya kecil Batu Sapi itu boleh dibeli. The entire by-election can be bought. Therefore, there is no need to answer the issues that we have raised. Sesungguhnya BN UMNO akan menggunakan carpet bombing dan politik wang telah diketahui lebih awal. Kita seharusnya mencari jawapan bagaimana menangani pembelian undi sedemikian. Kita di sini bercakap mengenai puluhan juta ringgit
peruntukan politik dan ratusan juta ringgit peruntukan kerajaan. Pemberian tunai setiap hari, pemberian oleh-oleh dalam kereta sorong, wheelbarrow, enjin sangkut, jing dan sebagainya bagi peralatan dan pemberian, juga coupon redemption untuk peralatan elektrik selepas pilihan yang kecil. Ini telah diamalkan di siang-siang hari depan mata pihak berkuasa. Bagaimana kita mengatasi blatant praktis amalan rasuah pilihan ini? How do we overcome this in the future? Saya berikan contoh. Kalau dulu cakap kabet bombing oleh UMNO, dia datang tengah malam, pergi rumah, kok, cari pengundi, dia kasih wang. Tengah malam, tak ada orang nampak, datang rumah. Di Batu Sapi, lain. Terang-terang siang, depan-depan kamera, depan-depan polis, depan-depan pegawai FBR, bukan saja itu sapu surat, itu wheelbarrow. Itu wheelbarrow pun baru. The wheelbarrow is also new. Ada printer Canon, ada Mi, semua ada. Depan-depan. Dan di atas itu senarai pengundi. Saya sendiri ambil gambar. I could not believe it. Kalau dulu orang bilang kabet bombing ini di tengah malam sampai jam 6 pagi. Ini siang hari. Tepan-tepan. Bawa itu baju BN. Atas senarai pengundi. Bawa itu barang-barang yang mau dikasih. Macam mana kita mengamini ini? Karena saudara-saudari sekalian, tadi yang nampak video kan? Senarai itu pengundi. Kalau kita tidak dapat menangani masalah ini, cara manakah pembangkang? SAPP kah? Pakatan kah? Boleh menang pada pilihan yang akan datang. Itu satu, politik uang. Kedua, satu perkara yang kita tidak jangka akan berlaku. Something unexpected. Siaran radio yang mengirirukan pada 3 November, hari sebelum mengundi, menyatakan bahawa pencadang saya, Datuk Haji Nahalan Haji Damsar, telah menyertai BN semula. Dalam radio, jam 1, jam 2, jam 3, tiap-tiap jam diulangi bahawa keluarga Datuk Nahalan Haji Damsar berikrah menyokong BN semula. Salah guna siaran radio kerajaan menyampaikan secara RTM ini serupa dengan RTM pada tahun 1990 bahawa pemimpin Semangat 46 Tunku Razali Hamzah telah memeluk agama Kristian. Nampak ini? Mungkin yang masih muda tidak ingat, tapi saya ingat. Di mana pada malam Jumat, Tunku Razali ada di Sabah berkempen. Dulu dia berlawan dengan UMNO. Dia pakai itu sigah. Tradisi orang Sabah tak jadi masalah. Apabila di masuk televisyen malam-malam ditunjuk bahawa orang-orang agama Islam di Malaysia amat marah kerana Tunku Razali sudah memeluk agama Kristian. Kerana sini ada itu cross. Ingat tak ini? Ingat? Ini di televisyen disiarkan satu fitnah, tapi disiarkan pula. Dan esok hari depan-depan masjid dan surau gambar-gambar Tunku Razali dibakar. 2 hari lalu dia pengarah operasi UMNO di Galas. Okey, sudah. Inilah dia begitu. Jadi saya mainkan rakaman siaran RTM sandakan radio sandakan FM dengan baik-baik. Dan juga Ketua Menteri berkata, pemasukan mereka bertanda kepada rakyat di kawasan
terutama golongan bumi putra semakin kukuh. Datuk Besar juga sangat gembira apabila keluarga Allahyarham Piting Ali kembali menyokong BN. Datuk Besar berkata, semasa hayatnya Allahyarham Piting merupakan rakan karib dalam perjuangan politik yang rata-rata anak didik politik kesehatan Allahyarham Bapak Kemerdekaan Sabah Tun Mustafa bin Datuk Harun. Datuk Besar juga berkata, ahli keluarga bekas Wakil Rakyat Sekong Datuk Harun Haji Hamzah yang kini menganggotai Parti Maju Sabah SKPP telah berikrar mendukung BN yang diwakili Haji Kadir Haji Ramsal. Menurut Datuk Musa, kemasukan dan ikrar rakyat menyokong BN sejak akhir-akhir kempen ini bertanda jelas cara BN dan Belinda akan beroleh kemenangan. Beliau juga memberi jaminan rakyat di kawasan setingkat